Yang berhormat Tuan Tan Koo Kuai Ceras. Tuan Sen Ketua, soalan saya nombor 4. Tuan Ketua, untuk makluman yang berhormat, semenjak penubuhan SPRM, terdapat beberapa kes yang disiasat dan yang dituduh yang melibatkan pelbagai peringkat jawatan pentadbiran. Namun begitu, SPRM tidak boleh mendedah sebarang aduan atau siasatan yang dibuat mengikut peruntukan Akta SPRM 2009. Sehingga kini 6 orang anggota pentadbiran telah dituduh di mahkamah, yang terdiri daripada seorang bekas Menteri Besar, 2 orang ahli parlimen, seorang exco dan 2 orang adun. Bagi kes-kes yang tidak dituduh oleh pendakwa raya, ianya telah dirujuk kepada panel penilaian operasi PPO. PPO ini dipengusikan oleh Yang Berhormat Tan Sri Hadenan Abdul Jalil dan 7 ahli panel yang terdiri daripada pelbagai latar belakang profesion seperti peguam, bekas hakim, auditor, ahli akademik dan NGO. Mereka ini telah berpuas hati dan bersetuju dengan keputusan yang telah dibuat oleh pendakwa raya yang tidak memilih untuk menuduh kes-kes tertentu. Terima kasih. Ceras. Terima kasih, Tan Sri. Jawapan Menteri itu saya tidak meyakinkan saya dan rakyat. Macam mana Yang Berhormat tidak berani menyatakan sebagai bilangannya, misalnya menteri-menteri dan ketua menteri atau menteri-menteri besar di mana-mana negeri pun, untuk sebagai satu angka. Dan adakah Yang Berhormat sedar bahawa di kalangan masyarakat umum telah lama wujudnya persepsi negatif bahawa orang-orang tertinggi di kerajaan adalah mudah bagi mereka lepas dari siasatan dan dakwaan rasuah kerana mereka berkuasa menekan agensi-agensi kerajaan. Dan malangnya SPRM itu adalah satu agensi kerajaan dan bukan badan yang bebas, yang sepatutnya badan yang bebas, yang dapat menjalankan siasatan dengan cara terbuka dan telus dan mempunyai kuasa mendakwa mereka-mereka yang terlibat dalam rasuah. Dan lebih-lebih lagi, persepsi negatif ini adalah semakin benar. Persepsi negatif disebabkan baru-baru ini Perdana Menteri kita sendiri yang sendirinya terlibat dalam skandal 3 bilion ringgit, skandal kapal selam Skopin, Yang Berhormat, yang memberi blessing, merestui. Yang Berhormat, ini ucapan Yang Berhormat. Baik, saya akan gulungkan soalan saya. Merestui wang rasuah yang disyaki diperolehi oleh Ketua Menteri Sabah sebagai sumbangan politik parti Barisan Nasional. Apabila wang rasuah dibongkarkan, wang itu milik parti. Apabila wang rasuah itu disembunyi, wang itu milik sendiri. Timbalan Menteri Kewangan pun, wang sumbangan untuk partinya dimasukkan dalam akaun sendirinya. Ini hakikat dan persepsi ini merosotkan keyakinan orang ramai terhadap sistem kehakiman dan juga keadilan dalam usaha membasmi dan mempantras gejala rasuah di negara ini yang semakin serius. Jangan lupa, Tan Sri Yang Ketua, tangga Malaysia di indeks Transparency International sudah jatuh ke tangga ke-60. Saya ingin tanya Yang Berhormat Menteri, apakah usaha kerajaan
menghapuskan keraguan orang ramai terhadap persepsi yang negatif ini, dan sejak transformasi NKRA, apakah kemajuan atau perkembangan terhadap pempantrasan rasuah, termasuklah di bidang sumbangan politik yang kita tidak tahu langsung apakah perkembangan ini sejauh ini. Terima kasih. Terima kasih. Apa ni, satu daripada 6 syarat ideologi rakyat ni kena waras pemikiran. Mungkin Yang Mohamad tak dapat berucap panjang itu kan. Yang Mohamad, apabila kes ada aduan dan di bawah siasatan, sememangnya memanglah kita bawah, saya sebut sebentar tadi itu section di bawah Akta SPRM ada peruntukan yang tak membenarkan kita menzahirkan, kerana bila ini kes rasuah, kalau tengah siasat kita bagi tahu kat orang kita tengah menyiasat, itu akan kesempatan kepada orang untuk menyembunyikan fakta dan maklumat dan bermacam-macam lagi, ataupun boleh saksi-saksi boleh dikompromi dan macam-macam. Kemudian yang kedua, bila tengah siasat, kes rasuah ni macam yang Mak sebut tadi lah, persepsi. Baru kena siasat, orang semua dah tahu kita dah bersalah. Siasat je kita dah bersalah, belum bawa ke mahkamah lagi. Jadi untuk mengelak daripada tidak berlaku tidak adil ya kepada orang yang disiasat, kerana belum didapati bersalah, oleh kerana itu kita tidak boleh menzahirkan. Tapi kalau dah kena dakwa, okeylah, tu saya bagi tahu tadi, yang kena dakwa saya boleh bagi tahu. Tapi yang kena siasat tak boleh bagi tahu ya. Yang Mohamad buat macam mana sekalipun, saya tak akan zahirkan, sebab saya akan melanggar undang-undang Akta SPRM ya. Keduanya, berkenaan dengan apa yang dikatakan itu nak kuasa pendakwaan ya. Kuasa pendakwaan berkali-kali dah saya bercakap tidak boleh diberikan kepada SPRM, sebab SPRM dia menyiasat, dia akan memperolehi fakta-fakta, dan oleh kerana dia dah ada fakta-fakta itu, dia boleh pergi kompromi dengan orang yang akan didakwa itu, yang disiasat akan didakwa. Sebab itu pendakwaan itu mesti asing daripada badan penyiasat, kerana tidak ada hubungan di antara yang nak mendakwa dengan orang yang disiasat ya. Oleh kerana itu, dan di seluruh dunia pun tidak ada banyak negara, cuma yang saya tahu Indonesia, iaitu dia boleh menyiasat dan dia boleh mendakwa. Itu pun dah kelang kabut di Indonesia sekarang, kerana penyalahgunaan oleh orang badan penyiasat itu. Dia ada maklumat semua, dia mendakwa suka-suka hati dia. Ini sudah menjadi masalah di Indonesia. Yang Mohamad cakap tentang wang yang dibawa masuk daripada Hong Kong, saya nak sebut di sini itu bahawa siasatan yang dijalankan bukan oleh SPRM, siasatan dijalankan oleh ICAC, iaitu Hong Kong, yang terkenal dengan penyiasatan without fear or favor ya. Dan ICAC telah pun menyatakan itu bahawa tidak ada kes rasuah di sini. Soal sumbangan kepada mana-mana pertubuhan pun tidak ada kesalahan ya. Kalau macam mana-mana parti pun nak menerima wang, tidak ada kesalahan, boleh terima. Orang nak sumbang, bagilah, apa salahnya? Apa saya gelak? Boleh tengok muka? Duit itu telah masuk dalam badan bank account Badan Perhubungan Negeri Sabah. Boleh cek, tengok ya. Tak ada masalah. Dia tak kisah kira bila
Dengan menteri berapa? Yang Hormat, Dengan ketua menteri berapa? Saya dah sebut tadi, nak jadi wakil rakyat ni satu daripada 6 syarat tu, satu tu kena waras pemikiran. Nampaknya ada 2-3 orang tak waras pemikiran di sini, tak Tapi faham tentang persediaan. jawapan tu pun kurang waras sebenarnya. Soal dia bukan itu, bukan soal waras tak waras. Hanya orang yang tak waras saja memikirkan jawapan tidak waras. Ya. Jadi itu kalau soal setuju tak setuju boleh tanya ICAC Hong Kong. Ya. Kerana dia yang membuat penyiasatan dan dia yang menutup kes ini. Terima kasih. Saya rasa Tan Sri Speaker, jawapan itu mengelirukan Dewan. Yang berhormat, salam. Kerana walaupun dikatakan tidak ada berlangsungnya Yang berhormat, rasuah di Hong Kong, tak bererti bahawa itu bukan hasil rasuah di negara lain. Yang berhormat. Itu mengelirukan Dewan. Duduk salam.